Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, amma ba'd. Yang dihormati Cikgu Muhammad Asnan bin Muhammad Salim, Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Tun Rahah, serta para pelajar PRS Sulong, Bengkel PRS Awesome, peringkat daerah Sabak Bernam sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya serta kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala juga, maka pada hari ini dapat sama-sama kita berkumpul, dapat sama-sama kita berhimpun untuk meneruskan sesi kita. Topik pertama, kemahiran interpersonal. Slide ini disediakan oleh Cikgu Hasnan dan insya-Allah saya akan cuba kongsikan kepada anda sehabis baik. Dan kita tak akan ambil masa yang lama, jangan risau, tak akan sampai 3-4 jam kan, insya-Allah. Lebih kuranglah, nanti tengok macam mana, tapi insya-Allah saya akan cuba sampaikan yang terbaik kepada anda semua, terutamanya kepada anda semua. Ini adalah merupakan calon-calon PRS Sulong. Calon-calon PRS Sulong. Saya harap anda semua dah pun buat semua tugasan yang telah pun diberikan dalam Google Classroom, dan ini adalah merupakan kelas kita yang pertama, insya-Allah. Baik, pelajar-pelajar sekalian, alhamdulillah saya tengok ramai yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Kita ada Aina Mardiah, kita ada Ahmad Zahid, kita ada Aina Nabila, Fatin Akilah, Marisa Zulaika, Muhammad Alif Ikwan, Muhammad Alif, Noraina Husnina, Nur Aliyah, Nur Husna, Nur Izzati, Nur Syamin, Nur Syaidatul, Nurul Afikah, Nurul Ain, Nurul Aina, Saraniah, Siti Aisyah, Siti Nora, Siti Nur Kashrina, Siti Nur Raudah, Tan Yilin, Umi Maisarah, Umisha, Wan Inas, Wan Nur Atirah. Tahniah diucapkan kepada anda semua kerana telah terpilih untuk bersama-sama dalam kursus kita pada hari ini. Baik, soalan saya yang pertama, saya nak tanya kepada anda semua, apa itu kemahiran interpersonal? Siapa tahu? Minta buka mikrofon, kita nak tengok. Siapa tahu kemahiran interpersonal tu apa? Kita nak dengar, nak tengok pula kan, cakap pun dah salah. Siapa tahu? Jawab je. Salah ke, betul ke, tak ada masalah. Jangan risau. Kita dalam proses pembelajaran. Kalau salah, kita baiki. Kalau betul, alhamdulillah, kita cuba tambah baik apa ilmu yang kita ada. Kemahiran interpersonal ni apa? Cuba buka mikrofon, jawab aja. Ada yang nak jawab? Kemahiran interpersonal. Kemahiran interpersonal ada? Okey, tak apa. Masing-masing pun blur juga kan? Okey, sebelum tu, saya rasa tak perkenalkan diri saya lagi. Saya Abdul Muiz bin Muhammad Rusli, bertugas sebagai Guru Bimbingan dan Kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besar. Interaksi sosial. Apa dia? Siapa tu? Syamin. Syamin. Apa jawapan dia? Syamin, apa interpersonal? Ke kamu cakap dengan orang lain? Okey, tak apa. Baik, pelajar-pelajar sekalian. Jom kita teruskan sesi kita. Interaksi sosial. Mencapai Interaksi sosial. Okey, bagus. Okey, bagus. Satu usaha yang cukup baik. Tahniah diucapkan. Okey, siapa lagi nak cuba? Cepat, silakan. Tak ada yang salah, tak ada yang betul. Kalau boleh biar buka mikrofon, cakap. Kita selain daripada kita berlatih keberanian untuk berhadapan dengan orang, dengan kita buka kamera, kita juga boleh berlatih bercakap. Jangan takut untuk... Siapa tu? Okey, Nur Aliyah. Kemahiran Silakan. berkomunikasi. Kemahiran berkomunikasi. Okey, bagus. Lagi, silakan. Jangan takut salah. Sebab kita dalam proses pembelajaran. Kecuali kalau kita menyuarakan pendapat kita di luar sana, yang dibaca oleh ramai orang, yang didengar oleh kebanyakan orang. Mungkin ya, kita takut kita salah. Tetapi sekarang ini kita berada dalam kelas, jangan takut sekiranya jawapan yang kita bagi itu salah. Dan kita tak akan gelak, kita tak akan blame kamu kalau salah. Sebab kita sekarang ini dalam proses pembelajaran. Okey, last, saya nak tanya, siapa tahu kemahiran interpersonal ataupun siapa sudi menerangkan kepada kawan-kawan apakah itu kemahiran interpersonal? Silakan. Mewujudkan seorang individu yang berkebolehan
dan Terima kasih Nurul Ain. Tahniah. Okey. Terima kasih tadi Nur Aliyah, Nurul Ain dan Nur Syamin atas perkongsian jawapan anda. Baik. Hari ni kita nak tengok interpersonal tu apa. Okey, jom kita sama-sama buka, kita tengok apa itu kemahiran interpersonal. Baik, pelajar-pelajar sekalian. Hari ni kita akan belajar 4 perkara ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang definisi kemahiran interpersonal. Yang kedua, kita akan belajar kenapa kemahiran interpersonal itu penting, terutamanya sebagai seorang PRS untuk membantu rakan-rakan yang lain. Yang ketiga, pelajar-pelajar sekalian, kita nak tahu kenapa interpersonal ini penting dalam usaha kita untuk membantu orang lain, terutamanya kita sebagai ahli PRS dan sekarang ini kita berada di tahap sulung. Kenapa benda ini sangat penting? Yang keempat, pendekatan kemahiran interpersonal. Semua ini kita akan kongsikan kepada anda mungkin dalam kurang daripada sejam ataupun sejam lah lebih kurang insya-Allah. Kita tengok setakat mana kita boleh pergi. Baik pelajar-pelajar sekalian, jom kita tengok isi yang pertama iaitu definisi kemahiran interpersonal. Okey, ini secara umumnya kebolehan memahami orang lain dan kita gunakan kemahiran, kebolehan itu dalam berinteraksi, bekerjasama, membimbing dan menguruskan komunikasi. Kita tengok yang warna merah tu dulu. Yang pertama, kebolehan itu iaitu kebolehan memahami orang lain, kan? Dan apabila kita dah ada kebolehan memahami orang lain itu, kemahiran itu, kebolehan itu, kekuatan itu kita gunakan pula dalam interaksi kita, dalam kerjasama kita, dalam pasukan kita, dalam kita membimbing orang lain dan kita menguruskan komunikasi. Nampaknya apa yang rakan-rakan kamu kongsikan tu betul dah. Dah ada bunyi-bunyi, dah ada CP-CP nak kena pun ada. Alhamdulillah, tahniah saya ucapkan. Baik, hari ni kita nak tengok dengan lebih mendalam apakah yang kita maksudkan dengan definisi kemahiran interpersonal itu. Baik, kita tengok yang pertama, proses perkongsian maklumat antara dua individu yang terlibat. Baik, apabila kita bercerita memahami orang lain, maka perkara yang kita kena fikirkan ialah bagaimana cara untuk kita faham orang itu. Apabila kita sebut tentang memahami orang lain, bermaksud akan ada wujudnya perkongsian, pertukaran maklumat antara dua orang individu ataupun mungkin lebih yang terlibat dalam sesi perkongsian kita. Contohnya macam sekarang inilah, saya berkongsi dengan lebih daripada 20 orang, iaitu calon-calon ahli PRS tahap sulung. Nampak tak? Okey. Itu yang pertama. Yang kedua pelajar-pelajar sekalian, nak memahamkan orang itu dari sudut apa? Memahami perasaan, tabiat serta hasrat orang lain. Nampak tak? Bagaimana? Okey, baik, yang pertama. Kita ulang balik. Proses perkongsian maklumat antara dua individu yang terlibat. Kalau kita sekarang ini, dalam konsep sekarang ini, perkongsian maklumat antara berapa? Saya dengan lebih daripada 20 orang. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami perasaan, tabiat serta hasrat orang lain. Dan bagaimana cara untuk saya memahami perasaan, tabiat, hasrat, kemahuan, kehendak, body language orang lain yang ada dalam perkongsian kita pada hari ini. Semua itu bergantung kepada interpersonal kita. Okey, seterusnya. Dapat berinteraksi dengan mudah dan boleh bekerjasama dengan orang lain secara praktikal untuk menghasilkan satu yang berfaedah dan dapat memberi motivasi kepada orang lain. Maksudnya pelajar-pelajar sekalian, apabila kita memahami orang lain, memahami ini dari sudut apa? Dari sudut bermacam-macam perkara. Bermula daripada segi perasaan, emosi, dari segi memek muka, dari segi body language, bahasa tubuh, dari segi perkataan. Itulah yang kita cuba belajar untuk memahami orang lain. Kerana apabila kita dah faham perasaan, jiwa, percakapan, body language, memek muka, kan? Maka kita boleh bekerja sama. Okey, Nurul Ain boleh tolong mute sekejap? Okey, terima kasih. Tak apa, jangan risau. Kalau adik lalu belakang ke tak ada masalah, jangan risau.
Cuma kalau boleh biar kita mute dulu. Sebab nanti kadang-kadang kalau kamu marah, apa ni adik? Kan mikrofon tak tutup. Kantoi pula kamu marah adik kan. Tak apa, adik lalu lalang dekat belakang ke, dia berjoget buat TikTok kat belakang ke, tak ada masalah. Jangan risau. Tak jadi masalah. Yang penting tutup mikrofon. Tak ada masalah. Jangan dimarah adik tu. Jangan dimarah abang ke, akak ke, ayah ke. Risau pula nanti ayah kamu tak pakai baju ataupun mak kamu berkemban lalu dekat belakang kan. Itu yang jadi masalahnya. Okey. Baik. Setakat ini ada apa-apa soalan? Apabila kita memahami, okey, saya ulang balik, apabila kita memahami orang lain, kan, kita akan dapat bekerjasama dengan orang itu secara orang kata lebih mudah. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Boleh saya teruskan? Okey, baik, pelajar-pelajar sekalian. Jenis ataupun contoh keupayaan menerima perasaan dan idea. Inilah yang kita nak belajar. Seterusnya kita tanya, kita belajar bagaimana untuk memahami cara bertanya soalan. Kita belajar bagaimana untuk menyampaikan maklumat dan petunjuk. Kita belajar bagaimana untuk berkomunikasi. Keupayaan menerima perasaan dan idea. Ini yang sangat penting sebab rakan kita itu apabila kita niat untuk membantu, mereka akan berkongsi perasaan mereka. Kalau kita sendiri menerima itu tanpa perasaan, maka akan wujudnya orang kata apa? Communication break, maksudnya terputuslah komunikasi itu. Contohnya ada kawan yang kata, aku sedih lah, kata. Itulah kau buat perangai tak senonoh. Nampak tak? Bila kita tak tahu bagaimana cara untuk kita menerima perasaan tu, dia bagi tau, dia bagi. Katakan Fatin Akilah bagi dekat saya, cikgu, saya rasa macam saya sedih lah hari ni, cikgu. Itulah Fatin, saya dah cakap dah, lain kali tidur pukul 10, kamu tidur pukul 12, padanlah muka kau Fatin, kata. Apa Fatin akan rasa? Aku tak boleh berkongsi lah dengan cikgu ni, cukup lah, stop. Tak apalah cikgu, terima kasih banyak-banyak. Nampak tak? Kalau kita tak tahu bagaimana nak terima perasaan tu, kan, bagaimana kita nak terima perasaan tu, Fatin kata, cikgu saya sedih lah cikgu. Fatin sedih ya. Saya nampak muka Fatin tu sedih. Kenapa Fatin ya? Nampak. Bila kita terima perasaan itu dengan orang kata apa? Dengan cara yang betul, maka Fatin akan seronok untuk berkongsi dengan kita. Bukan apa cikgu, saya macam ni lah cikgu. Inilah cikgu. Nampak tak? Bila kita terima perasaan tu dengan cara yang betul, maka orang tu dia akan suka lagi untuk bagi. Okey, bertanya soalan. Sama juga bertanya soalan pun. Itu juga mempunyai satu kemahiran yang lain. Sebagai contoh, cikgu, saya rasa ada masalah lah cikgu. Apa masalah kau? Itulah kau. Kan? Saya dah cakap awal-awal. Benda macam ni memang tak boleh nak buat apa-apa dah. Sekarang ni apa masalah kau? Bila dah ada masalah, baru tahu cari orang lain. Nampak tak? Bagaimana cara kita bertanya, kita tanya soalan, betul kita tanya soalan, tetapi cara bertanya itu menyebabkan orang rasa apa? Orang rasa sakit hati. Kita tak boleh nak kata, perangai aku memang macam ni lah. Tak. Orang kata, cikgu, saya ni tak boleh nak jadi hipokrit. Saya kena, inilah perangai saya. Betul, ini perangai saya. Tetapi dalam konteks membantu, kita tak boleh cakap macam tu. Kita tak boleh cakap macam tu. Walaupun perangai kita macam tu. Tetapi kan, dia ibarat macam mana katakan, perangai kita gila-gila kan. Perangai kita gila, kita suka cakap lepas. Mak kita marah kita. Boleh ke kata, apa ni mak? Kenapa pula tak boleh? Perangai saya macam tu. Berani kamu cakap macam tu? Tak berani kan? Jadi pelajar-pelajar sekalian, cara bertanya soalan, cara menyampaikan maklumat, cara berkomunikasi, itu adalah merupakan sangat-sangat penting kerana apabila kita menguasai kemahiran ini, insya-Allah kita dapat membina hubungan yang lebih baik dengan orang yang kita nak bantu dan mungkin organisasi ataupun orang yang ada di hadapan kita ni. Okey, boleh pelajar-pelajar sekalian, setakat ni ada apa-apa soalan? Ada apa soalan? Okey, tak apa, kita teruskan. Seterusnya pelajar-pelajar sekalian, kita dah belajar tentang definisi kemahiran interpersonal. Itulah definisi kemahiran interpersonal. Setakat ni ada apa-apa soalan pelajar-pelajar sekalian? Faham tak apa yang saya sampaikan? Faham. Baik, terima kasih. Terima kasih. Seterusnya pelajar-pelajar sekalian, kita nak masuk kenapa kemahiran interpersonal itu kita kena belajar. Kenapa kita kena ada kemahiran interpersonal tu?
Okey, mungkin janganlah interpersonal apa ni, saya tak faham lah interpersonal ni. Okey. Macam ni lah mungkin ada yang kata interpersonal ni apa benda ni? Senang aja. Interpersonal ini ialah bagaimana cara untuk kita faham orang lain. Itu sahaja. Dalam bentuk apa? Interaksi, bekerjasama, membimbing, berkomunikasi dan sebagainya. Mungkin interpersonal itu ayat yang mungkin wah bombastik. Kita dah pergi dah setengah jam berbual, tiba-tiba saya sebut interpersonal. Apa interpersonal ni? Senang cerita, kebolehan memahami orang lain. Itu sahaja yang kamu kena ingat. Kebolehan memahami orang lain. Itu interpersonal. Okey, seterusnya pelajar-pelajar sekalian, kita tengok tujuan. Yang pertama, melengkapkan diri dengan teknik-teknik komunikasi berkesan supaya dapat memainkan peranan yang aktif dalam kehidupan orang lain. Ingat pelajar-pelajar sekalian, selain daripada kita nak bantu orang lain, kita juga nak bantu diri kita. Kalau kita tahu teknik-teknik komunikasi yang berkesan, insya-Allah kan, mudah untuk kita berinteraksi dengan orang lain. Dia mudah aja, dia macam ni. Kalau kita garang, kita okey, orang tak okey pelajar-pelajar sekalian. Oh, kita garang, orang takut. Kan kita sebagai seorang ketua pengawas, kita seorang pengawas, kita garang. Kau tengok orang takut dengan aku. Ya, betul orang takut dengan kita. Tapi kalau kita tak ada macam mana? Adakah kita akan dirindui oleh orang lain? Jawapannya dah tentu tidak. Alhamdulillah, kan. Alip tu dah tak ada dah, kan. Dia tak datang sekolah. Lega pula rasanya. Memang orang takut dengan kita, tapi orang belum tentu suka dengan kita. Kan? Kalau kita lemah ataupun kita kata tak apalah aku ni kata apa, tak nak lah orang kata ambil hati sangat kan. Nanti kalau aku garang-garang orang tak suka lah apalah dan sebagainya kan. Orang akan pijak kepala kita pula. Kita tak okey, orang lain okey. Muiz tu senang je kita nak cong dia kan. Tengok Nurul Ain tu, senang aja kita nak cong dia. Kita puji-puji dia sikit, cair. Orang okey, tapi kita sendiri, perasaan kita rasa tak okey. Kan? Yang terbaik ialah kita tegas. Dalam ada masa kita rasa garang, ada masa kita rasa happy-happy dengan orang lain. Kita okey, orang lain pun akan rasa okey. Nampak tak bagaimana teknik komunikasi itu dapat melahirkan satu hubungan yang cukup baik, yang cukup manis, bukan saja kepada diri kita, juga kepada orang lain. Okey, yang kedua, membantu diri untuk menjadi pemudah cara yang ada kemahiran untuk membantu orang lain. Jadi pelajar-pelajar sekalian, apabila kita bercerita tentang tujuan kemahiran interpersonal ini, ingat kita membantu diri kita untuk menjadi pemudah cara kepada orang lain. Yang ketiga, membantu diri untuk beroleh kuasa memujuk, kan? Beroleh kuasa memujuk atau mempengaruhi bagi mendorong perubahan tingkah laku ke arah positif. Baik pelajar-pelajar sekalian, kuasa memujuk yang ditulis dekat sini ialah bukan jom sikit jom like jom tak. Itu bukan kuasa memujuk. Pelajar-pelajar sekalian, sekiranya ada kawan kamu yang ada masalah, bila kamu pujuk macam tu, akhirnya dia akan rasa apa? Annoying gila Mamat ni kot, kan. Hari-hari buat aku macam ni, menyampahlah aku. Nampak tak pelajar-pelajar sekalian? Kuasa memujuk yang kita boleh maksudkan di sini ialah bagaimana kuasa mendorong. Ingat, kuasa mendorong itu lebih besar daripada kuasa, orang kata apa? Kita pujuk, dia kuasa mendorong dah. Faham tak kuasa mendorong? Kuasa mendorong macam ni. Okey. Siti Nurkasrina, kan. Macam ni Siti Nurkasrina. Kamu tahu tak kenapa kamu kena buat benda ini? Sebab kalau kamu buat benda ini, kan, perkara ini akan membantu kamu. Bukan hanya sekadar kepada diri kamu, malah untuk keluarga kamu juga. Kan? Kamu tengok, kalau kamu berjaya, kan, apa yang akan dapat? Kamu akan dapat masuk tempat yang belajar yang okey. Bila dah belajar yang okey pula, insya-Allah ada rezeki kamu dapat kerja yang bagus-bagus. Dapat kerja bagus, kamu bukan hanya boleh membantu kamu, tetapi membantu keluarga kamu. Tak nak ke? Kan? Tak nak ke bantu keluarga kamu, bagi yang terbaik kepada keluarga kamu? Nampak tak dorongan? Itu namanya dorongan. Bukan, janganlah macam tu, Kasina, jom lah. Tak boleh lah, kau kena buat ni, janganlah. Nampak? Bagaimana kita kena tahu kuasa mendorong itu. Sebab bila kita dorong orang, sama macam ni. Katakan, saya suruh Fatin,
Fatin untuk berucap di hadapan orang. Depan orang ramai ada 1,500 orang kan. Fatin rasa macam tak berani. Kita bagi dorongan. Dorongan tu macam mana Fatin? Saya yakin Fatin boleh buat. InsyaAllah Fatin, kalau Fatin buat, Fatin akan dianugerahkan sebagai tokoh murid pada tahun ini. Fatin nak tak? Jadi Fatin, apabila Fatin dah ada tokoh murid itu, sijil tokoh murid itu, mudah untuk Fatin pergi belajar, mudah untuk itu, untuk ini, untuk itu, ini. Jadi selain daripada itu, Fatin juga mampu untuk bla 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 bla. Secara tak langsung, Fatin yang mendengar dorongan itu akan rasa, InsyaAllah aku boleh. Berbanding dengan Tin, boleh Tin, jom lah buat, jom lah. Tak nak cikgu, saya takut lah cikgu. Kenapa kau takut? Kau ni kenapa macam ni? Kau ni tak sedar diri lah Fatin. Kau ni bla bla bla. Terus orang tu rasa down. Okey, seterusnya. Membantu diri menggunakan pendekatan mesra rakan melalui kemahiran interpersonal yang sesuai. Macam saya sebut tadi, kemahiran interpersonal ni banyak kan. Kita ada komunikasi, kita ada kuasa memujuk, kita ada apa lagi? Okey, baik. Saya sentuh sikit tentang kuasa memujuk tu. Okay? Kuasa memujuk. Sekejap. Bila kita sebut tentang kuasa memujuk tu, benda yang paling penting ialah kita kena fikir sebelum kita keluarkan kata-kata kita. Sebab kenapa kita kena fikir ialah yang pertama, apabila kita nak sampaikan idea itu akan jadi lebih jelas. Dan orang mudah untuk faham apa yang kita nak sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita fikir apa yang kita nak kata itu, maka kita akan wujudnya satu sifat ramah, mesra, kan? Menyenangkan orang lain dan mungkin kita akan rasa apa? Kita akan rasa yakin diri kita. Dan yang ketiga, bercakap dengan jelas dan lancar supaya orang ataupun supaya apa yang kita nak sampai itu difahami oleh orang lain. Okey, baik. Pelajar-pelajar sekalian. Okay, baik, pelajar-pelajar sekalian, seterusnya membantu untuk membina hubungan yang berkesan dan mengembangkan segala kebolehan diri rakan lain walaupun pada kadar minimum. Okey, baik. Setakat ini ada apa-apa soalan? Tujuan, kenapa kita kena belajar ni kemahiran interpersonal ni? Kita dah kongsi tadi. Setakat ni faham? Atau apa sahaja soalan berkenaan dengan tajuk ini? Bab ini. Boleh tanya, tak ada masalah. Okey Okey. 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 Jom. Okey. Sekarang ni kita nak masuk pula kepentingan kemahiran interpersonal. Kenapa kemahiran interpersonal ni penting? Kenapa kemahiran interpersonal ni penting? Okey, seterusnya pelajar-pelajar sekalian. Kita tengok kenapa kemahiran interpersonal ni penting. Okey, yang pertama, untuk melahirkan persefahaman yang baik antara satu sama lain. Nampak tak? Kalau kita tahu komunikasi, kalau kita tahu bahasa badan, kalau kita tahu bahasa pertuturan bukan lisan, kalau kita tahu bagaimana nak mentafsir memek muka, nak mentafsir perasaan dan sebagainya, maka kita akan wujudnya persefahaman yang baik antara satu sama lain. Kan? Antara kita dengan kawan-kawan yang kita nak bantu. Kan? Kalau kita tengok muka dia sedih, kita tahu, oh, kamu sedih ke? Nampak tak? Macam kita rasa dapat mendalami apa perasaan dia. Nanti saya akan kongsikan sebentar lagi. Kemudian membantu diri untuk menggunakan pelbagai jenis bentuk komunikasi yang sesuai dengan keadaan. Okey, baik pelajar-pelajar sekalian. Kejap lagi saya akan sentuh tentang komunikasi. Saya akan sentuh tentang komunikasi, bentuk komunikasi dan sebagainya. Cuma saya nak sebut juga, apabila kita sebut tentang komunikasi, dia berkait rapat dengan mendengar. Baik pelajar-pelajar sekalian, apabila kita sebut dengar ini, kan, apabila kita sebut mendengar, maka perkara yang penting ialah kita perlu fokus dengar dengan teliti. Sebut komunikasi, dia mesti mendengar, kan, antara kita dengan orang lain. Bila orang bercerita, kita kena dengar. Dan bila kita bercerita, orang lain pula kena dengar. Tetapi dalam konteks ini, kita perlu isikan kemahiran mendengar itu kepada diri kita. Baik, saya nak sentuh sikit berkenaan dengan kemahiran mendengar. Yang pertama, pelajar-pelajar sekalian, apabila kita mendengar, kita perlu fokus dengan teliti. Dengar baik-baik, kemudian kita tengok, kita cuba analisis apa yang dia nak sampaikan. Baik, bila kita dengar itu, kita kena beri perhatian.
Beri perhatian kepada apa yang nak disampaikan. Kemudian tunjuk minat. Antara cara nak tunjuk minat tu kan, antara cara yang paling mudah untuk kita tunjuk minat tu ialah apabila badan kita ni ke depan. Maksudnya kita berminat. Aku nak dengar, contoh, aku nak kongsi satu cerita lah. Apa dia? Nampak tak? Itu adalah merupakan satu bentuk, bukan lisan, tanda kita berminat. Dia berbeza. Aku ada nak kongsi cerita lah. Kau nak cerita apa? Nampak sangat kita ni macam nampak macam kita ni tak berminat. Berbeza dengan, aku nak sampai cerita lah. Apa dia? Cerita lah. Nampak tak? Itu adalah merupakan satu bentuk komunikasi, bukan lisan, menunjukkan bahawa kita ni berminat. Okey, seterusnya, jangan terburu-buru. Kau ni cepatlah, apa ni, kau lambatlah cerita kan. Ceritalah cepat. Nanti kan dia kata, okey, tepuk tangan dulu. Kita pun tepuk tangan. Habis. Kan cerita tak tahu apa-apa, tiba-tiba dah habis. Okey, seterusnya, bila kita nak mendengar orang bercerita itu, kan jangan mendesak. Jangan kita desak orang. Cerita lagi. Rasa ni rasa macam benda ni private lah kata. Kau dah panggil aku datang sini, lepas tu kau tak nak cerita, apa benda lah kau ni, kata. Kau ni buang data aku lah, kau ni buang masa aku lah, tak boleh lah macam ni. Nampak tak? Kita mendesak. Jangan mendesak, tapi bagi dorongan. Nak bagi dorongan macam mana? Okey, macam ni. Syamin, saya nak kongsikan kat kamu Macam ni Syamin. Saya datang kat sini adalah untuk membantu kamu. Jadi, kalau kamu ceritakan dekat saya, walaupun saya tak boleh bantu, tapi sekurang-kurangnya saya boleh mendengar. Bila kamu cerita dekat saya, sekurang-kurangnya kamu akan rasa lega. Sekurangnya ada orang untuk mendengar. Ya, saya boleh mendengar. Saya tak boleh jamin yang saya ni boleh bantu, tapi saya boleh jamin saya ni boleh dengar. Dan kamu tolong percaya dekat saya yang saya takkan bagi tahu orang lain. Itu perjanjian kita, itulah rahsia kita. Andai bocor pengetahuan orang lain, percayalah, itu bukan daripada mulut saya. Nampak? Kita bagi dorongan. Bila orang dengar macam tu, okey, boleh percaya mamat ni. Dia pun mula nak bercerita. Daripada kita mendesak, cerita lah. Aku datang jauh kot kan. Ataupun aku ni habis data aku, ini patut aku main game ni, tiba-tiba pula nak dengar kau. Nampak tak? Jangan mendesak. Kemudian jangan mencelah. Kalau boleh biar dia bercerita habis. Kemudian tanya dengan hemah. Tanya dengan hemah tu macam mana? Macam ni. Syamin, saya nak tanya satu soalan. Betul ke awak suka saya? Tak. Kan? Gurau je. Kemudian tanyalah elok-elok. Kemudian buat rumusan dengan baik. Buat rumusan dengan baik. Okey, seterusnya pelajar-pelajar sekalian. Bila kita buat rumusan, nanti kita akan kongsikan macam mana kita nak buat rumusan. Nanti saya akan kongsikan kejap lagi. Bila kita buat rumusan, maksudnya dia menunjukkan bahawa kita ni adalah pendengar yang okey. Maksudnya kita faham apa yang dia nak sampaikan. Kemudian, bila kita buat rumusan ni, dia nak kenal pasti sama ada mesej yang disampaikan tu kita dapat ataupun tidak. Kemudian nak elak salah faham. Kan? Contohnya macam nanti, hari tu bukan kamu kata. Mana ada cikgu, saya kata macam ni. Sebab itu pentingnya kita buat rumusan kepada apa yang kita dengar itu. Nanti saya akan kongsikan kepada kamu. Okey, kemudian kita bagi respon yang baik, bagi pandangan, kita bagi maklum balas yang baik. Khusus dan spesifik, sama ada setuju ataupun tak. Maksudnya, apa kita bagi pandangan itu berdasarkan masalah yang dihadapi sahaja. Jangan cerita pasal benda lain. Kita pun masuk. Dia cerita tak ada duit je. Tapi kita pun cerita. Penat mak kita bekerja, atuk kita dulu, zaman Jepun dulu, zaman atuk nenek dulu, zaman itu, zaman ini, zaman British, zaman Alfonso de Albuquerque, sampai macam-macam kita cakap kan. Jangan. Kita ulas ataupun kita bagi respon berdasarkan apa yang dia nak sahaja. Okay, seterusnya fikir dengan baik. Logik dan elakkan emosi. Maksud emosi tu, kalau kita rasa marah, jangan pula kita, gila lah dia ni, bodoh lah, tak bagus lah orang ni, apa ni? Betul, kita nak tunjukkan empati kita, tetapi janganlah kita juga larut dengan perasaan-perasaan yang negatif macam tu. Dengan kita keluar dengan benda-benda, kata-kata yang tak elok dan sebagainya. Okey, kita bagi respon dan tak menyinggung perasaan orang lain. Kan?
Okey, ni pasal komunikasi tadi. Sentuh sikit lagi berkenaan dengan maklum balas positif kan. Kerana apabila kita bagi maklum balas positif, mudah kepada kita untuk suka kepada pandangan orang lain dan orang lain juga suka untuk mendengar pandangan kita. Okey, baik pelajar-pelajar sekalian. Seterusnya, meningkatkan kepekaan dan keprihatinan diri dengan keperluan kemanusiaan di sekeliling. Kepekaan ni penting pelajar-pelajar sekalian. Kenapa kepekaan ni penting? Kepekaan ni ialah dia macam ni. Kadang-kadang kawan kita bercerita kan, air muka dia berubah. Kita sebagai orang yang mendengar, kita kena peka dengan perubahan-perubahan yang berlaku. Jangan pula kita kata jangan pula kita tertanya kan, kita bercerita orang muka sedih, kita tak ada perasaan. Padahal dia tengah dalam keadaan deep kan, dalam perasaan yang dalam tu kan, jadi dia rasa sedih. Bila rasa sedih, itulah kita kena bagi layan, kita layan perasaan ni. Saya rasa macam sedih sekarang ni, ya. Siapa? Tan Yilin sedih ke? Nampak tak? Oh tak, dia geleng kepala kan, ya. Oh, Tan Yilin tak sedih, ya. Kita tengok perubahan-perubahan yang berlaku itu menunjukkan kepekaan kita. Kepekaan, bukan kepekakan. Kepekaan, kita peka dengan keadaan sekeliling. Okey, kemudian memudahkan diri kita untuk mewujudkan suasana kehidupan yang lebih harmoni dan bahagia. Okey, pelajar-pelajar sekalian, setakat ini kepentingan. Ada apa soalan? Silakan. Kalau ada apa soalan. Cikgu. Ya. Kalau macam kita kan, kalau macam orang tu menceritakan, tapi suara dia slow. Kita perlu ke bagi tahu, kuatkanlah sikit suara. Itu memaksa juga ke? Cara kita cakap tu kan. Cara kita cakap, contohnya saya kurang jelas lah apa yang nak disampaikan. Boleh tak kalau kuatkan sikit suara kan, supaya saya dengar dan boleh bantu kamu dengan lebih baik kan. Sebab kalau kita biar, tak apalah, mungkin suara dia perlahan. Suara dia perlahan, dia cakap, kita tak dengar, kita tak faham. Jadi orang kata apa, dah tak ada makna lah sesi perbualan itu kan. Akhirnya itu je lah, aku harap kau boleh bantu aku. Itu je kita dengar. Dalam kepala kita, apa kau cakap? Kan? Aku dengar, aku harap kau boleh bantu aku. Padahal cerita dia selama setengah jam tu kita tak dengar. Kan? Boleh kita minta, tapi dengan cara yang baik sikit, supaya dia tak rasa macam, dah lah kau ni asyik cakap benda ni je. Kau cakap aku suara tak kuat, aku tak nak lah, kata. Nanti dia akan rasa bosan. Kena cakap, Kejap. Okey. Okey. Okey, anak saya report gigi dia tercabut. Kita layannya. Okey. Maknanya kita tunjuk dia, kita rasa macam okey, cabut. Okey. Dia pun pergi. Dah lah. Daripada kita macam sama juga macam ni kan. Adik kamu lalu kan, tiba-tiba dia mengending-ending kat kamu, dia nak tengok dekat kamera, bagi je kan, bagi je. Jangan pula kamu siku dah pergi kata layan. Okey, dah okey. Sekejap je dia nak tengok muka dia. Tengok 2-3 saat, rasa bosan lah. Tak handsome aku ni. Dia pun belah. Okey, baik. Balik semula pada soalan tadi. Kalau rasa suara tak dengar, kita kena bagi tahu. Tapi dengan cara yang baik supaya dia tak terasa. Kan? Supaya dia tak terasa. Dia tunjuk gigi dia. Bongak lah. Okey. Ada persoalan lain? Ada persoalan lain? Tak ada? Okey. Teruskan. Jom. Sikit lagi. Okey, kita dah cerita tentang kepentingan. Ni tajuk last kita. Tu saya kata dia tak lama, lebih kurang daripada sejam. Sekarang ni dah 35 minit. InsyaAllah cuba habis sebelum jam 3 insyaAllah. Seterusnya pendekatan kemahiran interpersonal. Baik pelajar-pelajar sekalian.
Ini soalan umum lah, soalan umum yang saya nak tanyakan kepada anda. Bagaimana cara bagaimana cara PRS di sekolah boleh bantu bimbing rakan untuk belajar kemahiran interpersonal dengan baik? Ini soalan umum. Nak jawab dia tak payah jawab lah. Saya akan kongsikan kepada anda. Baik. Pendekatan yang boleh berlaku semasa interaksi antara satu sama lain ialah ni dia. Kemahiran melayan, kemahiran mendengar, kemahiran komunikasi secara lisan dan kemahiran komunikasi tanpa lisan. Ini keempat-empat perkara ini yang akan saya kongsikan kepada anda pada hari ini. Okey, seterusnya kita tengok yang pertama. Kemahiran melayan. Kemahiran melayan ini memberi perhatian dan fokus sepenuhnya kepada orang yang dilayan. Maksudnya orang yang ada dekat depan kita ni, kita bagi fokus kepada mereka supaya dia rasakan bahawa kehadiran kita ini membantu dia. Kehadiran kita ini membantu dia, kan? Dia cakap kita dengar, okey. Macam anak saya tadilah. Dia datang, dia tunjuk gigi dia. Saya angguk-angguk senyum. Oh, okey. Dia okey. Kita beri fokus kepada dia, kita layan dia, kita bagi orang kata apa? Jawapan yang minima, kan, dan sebagainya. Dia akan rasa bahawa oh, apa yang dia nak sampaikan tu rupanya penting. Okey, seterusnya peka pada mesej tingkah laku tanpa lisan yang ditunjukkan oleh rakan. Sekejap lagi saya akan kongsikan tingkah laku tanpa lisan ni. Seterusnya mempunyai kekuatan atau tahap tenaga yang mencukupi sewaktu berinteraksi bersama dengan orang lain. Maksudnya ialah kalau kita rasa penat, kita minta izin. Boleh tak kalau bagi aku setengah jam? Jangan rasa macam dalam keadaan kita tengah mamai, tengah mengantuk, kan? Tengah mengantuk, kita nak layan juga. Akhirnya kita tertidur. Orang yang tengah, katakan, orang yang tengah hantar voice note ataupun tengah hantar message, dia menunggu-nunggu kita punya balasan. Dia akan rasa macam mood tu dah jadi kurang. Dia macam ni, contohnya kan, bila tengah seronok bercerita, tapi dalam pada masa yang sama kita rasa macam dah penat, kita rasa macam dah ngantuk sangat ni. Kita cuba kendurkan balik perbualan tu. Okey, macam ni. Amira, boleh tak kalau kita sambung esok? Sebab aku rasa macam ada benda yang aku kena fikirkan. Ataupun macam ada benda yang aku perlu ingatkan. Atau ada benda yang aku perlu bla 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 bla. Kendurkan. Kalau kita rasa macam tak boleh nak teruskan, bagi tahu terus. Supaya, yelah macam kalau sekarang ni kan, nanti kamu akan ada, kalau kamu akan ada orang kata apa, sesi kan, kamu akan ada sesi nanti. Katakan dia buat pada waktu malam dan kamu sangat mengantuk. Kalau kamu tak bagi tahu kamu mengantuk, dia mesej kamu, dia akan tunggu-tunggu. Okay, kenapa dia tak balas? Kalau rasa macam nak stop terus. Katakan, Kasrina, saya cadangkan kita sambung esok boleh tak? Sebab ada banyak benda yang ada banyak benda yang saya nak kena tengok dulu sebelum kita teruskan. Ibaratnya macam itulah, pandailah gunakan ayat sikit sedangkan kita mengantuk, kan? Bagi tahu. Okey, seterusnya kontak mata. Makna mata tu kalau kita bersemuka ataupun kita buat video call dan sebagainya, pastikan kita tumpukan kepada pandangan. Jangan pula tengah buat video call kita pun main-main. Nanti dia akan tanya, kau ni tak bagi tumpuan ke dekat aku, kata. Okey. Faham belajar-belajar sekalian? Setakat ni okey? Okey, setakat ni okey. Cun. Seterusnya, kemahiran mendengar. Kan, bila kita dengar, saya dah kongsi tadi, kemahiran mendengar, banyak benda yang saya kongsikan tadi berkenaan dengan kemahiran mendengar. Berupaya untuk memahami mesej-mesej sampaikan secara lisan. Maksudnya bila kita dengar dengan jelas, macam saya sebut tadilah, kita dengar dengan jelas, kalau tak jelas bagi tahu, tapi dengan cara dan ayat yang sesuai supaya dia tak rasa macam kau ni, bila dah sebut kau ni, maksudnya dia punya perasaan tu dah kendur lah, dah rasa tak syok dah. Mendengar secara aktif, tim tafsir maklumat sampaikan, membuat penilaian terhadap mesej yang disampaikan dan memberi maklum balas yang berpatutan kepada maklumat tersebut. Contohnya maklum balas yang berpatutan.
Ya ke? Oh. Hmm. Tapi jangan pula berbuat-buat macam orang buat-buat kan. Aku ada masalah. Apa dia? Apa dia? Nampak sangat muka tu beria-ria kan. Macam beria-ria je padahal nak menganjing orang ni kan. Tak. Elok-elok lah. Aku ada masalah. Ada masalah. Apa yang aku boleh bantu? Nampak tak? Bila dia cerita, aku macam ni lah. Ya. Oh. Okey. Itu nanti kita akan belajar tentang apa orang kata bukan lisan. Tapi dalam pada masa yang sama, itu maklum balas yang boleh kita bagi kepada orang. Kemudian ingat, penilaian terhadap mesej sampaikan. Penilaian tu macam mana? Oh, kau tengah sedih sekarang ni kita ulang balik. Oh, makna aku sedih lah hari ni. Dia pun cerita bla bla bla. Maksudnya sekarang ni kau tengah sedih lah. Tengah sedih lah ni. Okey. Seterusnya pelajar-pelajar sekalian, kemahiran komunikasi secara lisan. Ini saya sebut tadi, empathy. Maksud empathy itu ialah kita faham segala emosi yang timbul. Contohnya apa? Aku tengah seronok gila ni. Kau tengah seronok kongsilah dengan aku kalau kau rasa sudi. Kan aku okey je kalau nak dengar. Nampak tak? Kita pun tumpang rasa seronok walaupun hakikatnya kita jealous dengan apa yang dia dapat. Dia seronok, aku dapat 8A hari ni, kita dapat 5A je. Tapi kita berilah tumpuan kepada dia, bukan nak kata pura-pura seronok, tidak. Tetapi sebagai kawan kita akan rasa seronok dengan apa pencapaian kawan kita. Cuma mungkin kita akan rasa jealous sikit. Tapi tak apa, janganlah kita tunjukkan rasa jealous tu. Kita tunjukkanlah rasa gembira itu dengan kawan kita. Kan? Oh ya ke? Kau rasa gembira Jom. Kalau kau nak cerita dengan aku okey je. Aku sedih lah. Ya ke? Oh, maksudnya sekarang ni kau tengah sedih sebab mak kau sakit Nampak tak? Macam itulah aku pun rasa sama macam kau rasa lah. Walaupun mak aku sihat, tapi mak kau tu dah macam mak aku juga. Aku tumpang sedih lah dengan apa yang berlaku. Nampak tak? Kita tunjukkan empati kita kepada kawan kita, kepada orang yang kita nak bantu. Seterusnya teknik penyoalan. Maksud teknik penyoalan tu ialah kita nak tanya. Kita nak fahamkan masalah tu. Contoh masalah tu ialah contoh. Aku sedih lah sekarang ni. Kenapa kau sedih? Apa kita soal? Supaya apa? Supaya cerita itu berpanjangan. Katakan, aku sedih lah hari ni. Kita tak tanya apa-apa. Orang yang nak bercerita dengan kita pun, okeylah. Nampak tak? Aku sedih lah hari ni. Kenapa kau sedih? Dia akan cerita lagi. Bukan ke semalam kau suka? Tak, semalam aku suka, hari ni aku bla 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 bla. Jadi sekarang ni macam mana? Nampak tak? Teknik penyoalan itu adalah untuk mengembangkan lagi cerita kita dan kita dapat banyak info untuk membantu dia. Seterusnya teknik konfrontasi. Maksud konfrontasi itu ialah nak cabar ataupun nak soal percanggahan yang berlaku. Contohnya apa? Semalam aku puasa. Ya ke kau puasa? Semalam kan kita makan McD sama-sama. Kau jangan nak menipu. Nampak tak? Bukan semalam. 2 hari lepas. 2 hari lepas je. 2 hari lepas, aku tak ni. Nampak tak? Konfrontasi. Tadi kau cakap lain, sekarang kau cakap lain. Aku tak faham bab tu. Nampak tak? Teknik konfrontasi. Okey, seterusnya teknik refleksi. Buat gambaran terhadap isu yang timbul. Refleksi. Sekarang ni kau sedih lah. Sebab tu aku tengok muka kau sekarang ni dah nampak pucat, kan? Nampak? Kita buat gambaran terhadap isu yang timbul. Aku happy lah kata. Aku tengok muka kau pun aku tahu kau mesti tengah seronok sekarang ni. Kau mesti tengah happy. Memang terbaik lah. Kau nak cerita apa-apa dengan aku on je. Nampak tak pelajar-pelajar sekalian? Seterusnya teknik interpretasi. Buat tafsiran berdasarkan isu yang berbangkit. Kita interpret, kan? Katakan kalau ada kata dia cerita semalam sekian. Betul lah. Semalam kau ada sebut dekat aku, kan? Kau cakap macam ni. Jadi hari ni macam mana pula? Nampak tak? Seterusnya teknik merumus. Dia macam ni pelajar-pelajar sekalian. Kita belajar teknik ni, kan?
teknik ni kita bukannya guna semua. Kadang-kadang kita guna, kadang-kadang kita tak guna. Kan? Contoh macam orang tu bercerita benda yang betul. Takkan kita nak konfrontasi dia? Ya ke? Kau jangan tipu aku. Padahal orang tu cerita dia sedih. Kita pula, kau tipu lah. Kau tak nampak macam sedih pun. Kan? Jangan pula. Ada benda yang kita boleh pakai, ada benda yang kita tak perlu pakai pada waktu itu. Mungkin pada waktu lain. Dia ni istilah aja, teknik-teknik ni istilah saja. Kadang-kadang kita biasa guna pun. Kita memang biasa guna. Kan? Teknik soal, teknik rumus, kita biasa guna. Tapi ini namanya istilah. Sekurang-kurangnya bila kamu tahu, oh ini adalah ini, oh ini adalah ini, oh ini adalah ini. Teknik merumus, tengok ringkasan tentang isu yang dibincangkan. Okey, baik. Siti Nora, tadi engkau ada bagi tahu yang aku sekian, jadi sekian. Sekarang ni kau nak aku minta aku tolong kau sekian. Betul? Betul. Nampak tak? Itu teknik merumus. Teknik merumus itu adalah untuk supaya kita tak tersalah tafsir apa yang dia nak sampaikan dekat kita. Okey, seterusnya pelajar-pelajar sekalian, senang saja. Okey, sebelum tu ada apa-apa soalan berkenaan dengan komunikasi secara lisan ni? Benda ni memang kamu dah buat pun, memang kamu dah pakai pun, memang kamu dah guna pun, tetapi kamu tak tahu namanya apa. Oh, ini nama dia macam ni. Oh, itu kita jangan pelik, jangan risau dengan istilah nama tu. Tapi yang penting ialah bagaimana cara untuk kamu buat benda-benda ni. Teknik empati, kan saya sebut tadi, oh kau sedih aku pun rasalah kesedihan kau tu. Sebab mak engkau ni baik sangat dengan aku. Jadi aku pun rasa macam Allahu Akbar, sedihnya dengar. Nampak tak? Itu teknik empati. Empati tu apa cikgu? Apalah cikgu ni empati? Okey, empati ni ialah kita rasa macam apa yang dia rasa. Kita rasa apa yang dia rasa. Kalau dia rasa sedih, kita pun rasa sedih. Kalau dia gembira, kita pun rasa gembira. Itu maksud empati. Kalau dia marah pun kita rasa marah. Aku marah gila lah dengan ni. Ada ke patut? Itulah, aku pun sama juga. Kan? Tapi tak apa. Kita cuba je dulu, tengok macam mana. Mana tahu satu hari nanti insyaAllah okey. Okey pelajar-pelajar sekalian. Okey, seterusnya. Kemahiran komunikasi secara lisan tujuannya adalah untuk membantu pendengar menggunakan teknik komunikasi berkesan semasa interaksi dengan rakan dan seterusnya memberi kesan positif proses pertukaran maklumat antara mereka, pendengar dan pecerita. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan? Tak ada cikgu. Ada. Okey, Cun. Seterusnya, kemahiran komunikasi tanpa lisan. Lebih kepada pelibatan gerak badan dan penumpuan penutur kepada pendengarnya. Maksudnya gerak badan. Gerak badan juga adalah merupakan satu komunikasi tanpa lisan. Macam saya sebut tadi lah. Bila kamu nak dia bercerita, kan? Okey, katakan. Kamu bercerita dekat saya. Saya dengar macam ni. Saya dengar macam ni, Apa yang kamu rasa? Dia ni betul ke dia ni? Kan? Nampak macam mempertikaikan apa yang aku cakap aja. Nampak tak? Bagaimana gerak badan itu dapat memberi kesan kepada perbincangan tu. Nampak? Kalau kita katakan, okey, cerita. Ini tanda apa? Tanda gembira. Kalau rasa bosan macam mana? Dah rasa bosan lah. Kalau kamu bercerita, kawan kamu buat macam ni, cepat-cepatlah berhenti. Okey, seterusnya, dalam sesi bimbingan, bantu rakan, PRS boleh membimbing, memberi bantuan dengan hanya eye contact saja. Mata. Tengok. Jangan pula eye contact ni, kan? Ini muka tak puas hati. Tengok elok. Okey, tubuh badan. Menghadap pendengar. Kan? Yang pula macam ni. Ini nampak, tunjuk sangat macam kita ni tak nak dengar. Okey. Renungan mata, senyuman. Okey contoh macam, aku ada masalah lah. Nampak tak? Dengan muka je. Aku ada masalah. Nampak? Nampak Bagaimana memek muka tiba-tiba ada orang gelak kan? Terkejut
Sebab terkejut kalau terkentut, kan dah malu. Baik pelajar-pelajar sekalian. Mengenai dari segi eye contact, badan dan sebagainya, semua itu dapat memberi kesan kepada sesi perhubungan dan perbincangan. Jadi pandai-pandailah kita guna. Okey, seterusnya aspek pendekatan, pastikan bila kita nak membantu kawan, prihatin, mesra, ikhlas, ambil berat dan menerima. Ingat prihatin, mesra, ikhlas, ambil berat dan menerima. Okey, selesai semua pembelajaran kita. Setakat ni ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Cikgu Hasnan ada ke? Cikgu Hasnan ada. Okey, Cikgu Hasnan kata jangan keluar dulu. Ada makluman. Okey, Cikgu Hasnan. Okey, saya ulang balik 4 benda yang kita belajar hari ini. Definisi kemahiran interpersonal, tujuan kemahiran interpersonal, kepentingan kemahiran interpersonal, pendekatan kemahiran interpersonal. Apa itu interpersonal? Ialah bagaimana cara untuk kita faham orang lain. Sebab bila kita tahu kita faham orang lain, maka mudah untuk kita berinteraksi, berurusan, membantu dan sebagainya. Dengan cara bagaimana? Saya dah kongsi tadi, kemahiran bukan lisan, kemahiran lisan, kemahiran mendengar, kemahiran bercakap, kemahiran bertanya dan sebagainya. Yang pelajar-pelajar sekalian ingat, kita bukan untuk menyelesaikan masalah. Kalau boleh kita bantu, kita bantu. Yang penting kita bagi dorongan kepada mereka supaya tidak menjadikan ataupun tidak merasakan bahawa masalah itu adalah merupakan satu benda yang membebankan mereka. Dia tidak kesorangan. Sekurang-kurangnya kita ada untuk mendengar. Itu sahaja. Kita ni bukan Tuhan. Kita ni bukan orang yang berkuasa. Oh, kau ada masalah. Abrakadabra, pling! Terus hilang masalah. Tak. Kita adalah bertujuan untuk membantu orang kata macam ni. Aku ada masalah, tapi sekarang ni siapa nak dengar? Lepas ni kalau aku ada masalah, kita ada Fatin Akilah, kita ada Nur Aliyah, kita ada Siti Nuraudah, kita ada Siti Nur Ain, kita ada Umi Syah, kita ada Umi Maisarah, kita ada Syamin, kita ada Wan Nur Atirah, kita ada Tanyilin yang akan membantu. Nampak tak? Dia membantu itu bukan menyelesaikan masalah, sekurang-kurangnya dapat melegakan masalah-masalah yang dihadapi. Okey, ada apa-apa soalan? Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada Cikgu Hasnan. Jangan lupa untuk teruskan selesaikan. Mudah-mudahan kamu akan diberi, dianugerahkan PRS sulung. Dan ingat, lepas sulung, Cikgu Hasnan nak buat bestari peringkat kebangsaan. Mana tahu ada rezeki, terpilih pula ke peringkat kebangsaan. Okey, Cikgu Hasnan, ada apa-apa lagi yang perlu saya sampaikan ataupun saya dah boleh come out and play? Okey, terima kasih Cikgu Muiz atas perkongsian. Okey, saya boleh ambil alih sekejap lah, dalam 2 minit je, dalam 2 atau 3 minit. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Cikgu Muiz atas perkongsian untuk kelas pertama untuk PRS tahap sulung. Okey, alhamdulillah akhirnya selesai juga kelas pertama. Jangan risau, lepas ni kamu ada 4 lagi kelas. Okey, sebelum kamu layak untuk ditauliahkan lah. Okey, Cikgu Muiz pun dah cakap, patutnya kita belum announce lagi tapi dah announce. Tak apalah. Sorry. Terlepas cakap. Anggap saja kamu tak dengar. Anggap saja kamu tak dengar. Tak apa, baguslah sebab sekurang-kurangnya kita bengkel yang kali ini kita buat ini, yang sulung ni kita memang dalam masa yang sama, serampang 2 mata, kita akan mencari peserta yang terbaik yang mana kita akan insya-Allah kita akan wakilkan mereka untuk menjadi kontingen daerah Sabak Benam untuk ke program yang seterusnya. Jadi kamu, walaupun kamu sulung dekat daerah ni, kan, buat betul-betul, jangan buat sembarangan sebab kita guru penilai akan menilai dengan yang terbaik. Mungkin kita akan pilih 5 orang ke 6 orang ke, kita akan hantar untuk peringkat yang seterusnya. So buat betul-betul. Okey, hadir setiap kali kelas, hadir. Bila ada tugasan buat betul-betul, bila buatlah topik laporan latihan tu buat yang betul-betul, jangan buat sembarangan aja macam tu. Okey, saya nak kongsi anda semua nanti akan masuk kembali ke dalam Google Classroom untuk membuat laporan latihan. Okey, laporan latihan ni tujuannya untuk kamu buat
supaya kamu boleh membuktikan yang kamu hadir pada hari ini. Okey, nanti dekat kelas Google Classroom, pergi dekat classwork, pergi dekat bahagian topik 1, ada satu dia tulis situ ialah laporan latihan topik 1. So bila kamu klik, kamu akan dapat buka satu borang. Saya akan tunjuk borang dia. Cikgu Muiz mungkin boleh tutup presentation lah. Okey. So saya akan buka ni nak tunjuk orang ni supaya kamu tahu nak buat macam mana tahu. Kalau tak nanti banyak yang buat salah. Okey, nampak tengah represent. Okey. So ini borang ini kamu akan dapat tengok bila kamu klik borang Google dokumen yang telah pun disertakan dilampirkan. So dekat sini setiap belajar, setiap peserta dia boleh edit terus. Boleh edit di dalam sini. Maknanya kalau kamu klik, kamu boleh type dan sebagainya lah, tak ada masalah. Okey. Saya nak kamu beri perhatian terhadap bahagian ringkasan dan juga bahagian refleksi. Bila sebut ringkasan latihan, apa yang kamu telah lakukan pada hari ini? Contoh, hari ini saya telah pun menghadiri kelas online yang di topik 1 kemahiran interpersonal yang dikendalikan oleh Cikgu Muiz. Contohlah, ni contoh je ya. Kamu boleh buat apa-apa saja yang kamu nak tulis. Dalam kelas itu saya belajar ini. Kamu sebutlah sikit-sikit. Buat ringkasan je. Jangan pergi pulun semua benda. Tulis semua benda tak. Buat ringkasan yang kamu faham, yang kamu ingat dan kamu dapat faham dengan lebih baik lah. Maknanya ringkasan-ringkasan yang simple je. Selepas habis kelas, saya cuba mencatat. Mungkin saya ada membuat catatan, saya cuba praktikan dan sebagainya macam itulah. Okay? Itu tentang apa yang kamu akan lakukan, ringkasan. Tapi bila sebut refleksi ni adalah apa yang kamu pelajari ataupun apa yang berlaku kepada diri kamu selepas kamu pelajari ataupun apa yang akan anda cadang nak buat selepas ini. Maksudnya, tadi kamu belajar pasal kemahiran interpersonal, so dia refleksi untuk diri saya, selama ni saya kurang mengetahui bahawa kemahiran interpersonal yang ada dalam diri saya sangat kurang. Maka dengan ini, saya berjanji saya akan menambah baikkan lagi diri saya dengan skill-skill apa. Sebut-sebutlah sikit apa yang kamu belajar, apa perubahan yang akan berlaku dan apa yang kamu nak buat selepas ni. Itu antara benda yang poin-poin yang kamu boleh masukkan. Dan tak semestinya buat karangan Janganlah buat karangan sampai 2-3 muka surat, tak perlulah. Buat yang mana-mana boleh, tapi kalau dah buat dalam bentuk poin pun boleh, buat dalam bentuk paragraf biasa pun boleh. Tapi biar short, orang kata apa, ringkas dan padat. Sebab semua ni ada markah dia. Okay? So saya harap semua faham dan dapat orang kata apa, melaksanakan apa yang akan yang diminta ni dengan sebaiknya. Untuk topik 1 setakat ini Cikgu Muiz belum kata dia nak bagi tugasan. Tapi kalau seandainya ada, kamu kena buat tugasan 1 lah nanti kalau dah di-post. Kalau tak ada, mungkin topik 2, topik 3 dan topik-topik yang seterusnya akan ada tugasan lah. Okay? So ada soalan tak sebelum saya tutup? Tak ada